so my girlfriend and I were about to go to bed when she said she was hungry, but not that hungry. So I bust out the mini skillet, pop some butter in there, swirl it around, and you know what we have to do. Gotta put a single banana slice, a little bit of sugar, flip that, let it caramelize on the bottom, pop a couple chocolate chips on, and we're ready to plate. Bit of lime zest to keep it fresh. And did she enjoy it? I think so. What? You haven't seen a miniature hot dog today. Let's change that. Farin lapar ke? Tak, saya bila tengok tu saya terkesima kerana saya tak sangka sebegitu sekali seni miniature dan juga diorama ni sebenarnya. Saya tak sangka penerbit fahamkan kepada saya tadi ada di antaranya yang memang boleh betul-betul boleh makan. Ya, yang tadi tu antaranya ialah chicken chop. Awal-awal saya ingatkan roti canai. Betul. Betul-betul chicken chop rupanya boleh makan. Lepas tu kalau anda rasa anda tak percaya bahawa itu ada sebuah miniature, kalau kita tengok mereka cara mereka buat kerja semua pakai ujung jari je. Okey. Jadi itulah topik kita pada hari ini, seni miniature, yang kita akan bersama dengan 3 orang tetamu yang akan berada dalam talian. Baik, mungkin kalau dah bersedia kita boleh mulakan dengan tetamu kita yang pertama, iaitu Muhammad Hanif bin Muhammad Yusof. Assalamualaikum Hanif. Hello. Okey. Baik Hanif. Okey, ini satu orang kata seni yang saya anggap sangat-sangat hebat lah. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh fahamkan kepada para penonton wanita hari ini, ekstra pada hari ini, tentang apakah itu miniature dan juga diorama. Kalau mereka nak faham lebih lanjut. Ya. Okey. Baik, dia miniature dengan diorama ni sebenarnya satu term yang berbeza. Yang pertama diorama ni dia merekod peristiwa, sejarah, culture, cara hidup, sineri sebahagian daripada sineri. Miniature ni pula adalah skala sebenar yang telah dikecilkan. Okey. Kalau Hanif sendiri apa? Kalau kita senang faham, kalau saya nak tolong untuk faham. Contoh kalau kita pergi museum, kita tengok ada Hang Tuah lawan Hang Jebat kat Museum Melaka contohnya. Jadi itu diorama. Tapi bila kalau Hang Tuah dan Hang Jebat tu dikecilkan, dia jadi miniature. Okey. Dia kaitan lah antara diorama dan juga miniature tu. Okey, mungkin kita boleh menganggap diorama itu adalah satu senario yang dikecilkan skalanya. Betul, Hanif? Okey, baik. Okey, baik. Hanif, boleh kongsikan apa antara jenis-jenis miniature ataupun tema-tema miniature yang Hanif buat? Okey, saya buat science fiction. Okey. Tapi macam betul lah, buat mula-mula kita masuk dalam bidang ni dulu, kita try apa yang ada dalam negara, maksudnya sineri dalam negara. Contohnya macam sineri kampung, struktur bangunan. Tapi kemudian bila sini penuh, maksudnya artis diorama ni penuh dengan tempatan buat benda yang sama, jadi saya lari. Saya pergi ke science fiction. Okey, macam mana boleh pilih science fiction tu, Hanif? Science fiction science fiction ni sebab saya rasa yang pertama, dia lagi banyak benda untuk saya explore. Maksudnya daripada segi lightning, daripada segi dia punya extreme rusty dia. Contoh yang tunjuk. Contohlah saya boleh tunjuk kat sini. Boleh. Mesti ada kat depan tu. Okey, jadi contoh dia macam ni. Ini Luke Skywalker. Dia daripada yang masa filem nombor 1 ke nombor 2 dia berlatih dengan Yoda tu. Jadi dekat sini saya boleh explore cara lightsaber dia punya lightning, kesan cahaya dia kat seluar, dekat kasut, dekat kawasan rumput, air. Lepas tu science ni kita bebas untuk kerja. Dia tak terbatas lah. Yang biasa mata kita tengok, maksudnya kereta, rumah, itu biasa kita tengok. Tapi science fiction ni kalau kita buat pokok tu 3 segi pun dia still science fiction.
Okey Hanif, saya pasti ramai juga bila dah tengok karya ini ataupun karya seni ini, ramai tertanya sebenarnya setiap bahan-bahan miniature tu apa bahan-bahan yang digunakan? Simen ke, tentang warnanya dan sebagainya tu apa sebenarnya? Okey. Pertama sekali bahannya ada dua type. Satu bahan yang memang dibuat untuk produk hobi. Lagi satu kita boleh guna bahan-bahan yang ada dekat sekeliling kita, cuma beza dia. Okey, contoh saya tunjuk macam ni. Ya. Okey, jadi beberapa benda macam ni rumput dia. Ini apa, pucuk rumput tu. Ini akar kangkung. Lepas tu dia punya base menggunakan pelapik air panas tu. Cuma beza dia, kalau kita guna bahan yang bukan bahan hobi ni, maksudnya bahan tu tak cure, bahan tu tak preserve. Ya. Dia ada possibility untuk berkulat. Okey. Jadi kalau kita guna bahan yang macam saya cakap akar kangkung, saya pakai akar kangkung, sebahagian daripada pokok bunga yang saya patahkan. Ya. Kita kena cure dia betul-betul. Kita kena preserve dia supaya dia tak jadi kulat dalam masa akan datang. Okey. Kalau macam ni kan Hanif, berapa lama dia boleh bertahan ya? Kalau lepas cure ni tak ada masalah. Macam ni dah 1 tahun dah ni. Tak ada masalah. Even macam ni kan. Rumput ni rumput betul. Ini sebahagian daripada rumput-rumput yang tumbuh dekat tepi-tepi antara celah simen longkang tu. Kita ada bahan hobi yang kita guna untuk preserve dia. Okey. Apa yang digunakan untuk awet dia tu Hanif? Untuk awet, yes, perkataan dia. Betul. Okey, apa yang digunakan untuk memastikan benda tu tahan untuk diawet tu? Sekejap saya tengok. Ni best ni, kita temu ramai dalam bengkel semua dekat keliling semua tu. ada. Saya pakai bahan ni. Dia memang untuk natural protection. Okey Hanif. Ini bahan hobi, bahan imported. Jadi memang guna dia untuk preserve tumbuhan. Okey. Contohlah kalau saya nak tumbuhan. Okey. Hanif, sebenarnya macam mana boleh minat ni? Adakah memang hobi ataupun sekarang ini sebagai kerjaya untuk jana pendapatan? Ada jual ke miniature yang Hanif buat tu? Okey. Yang pertama saya jawab soalan jual. Jual ni kalau selalu ada dululah saya buat atas permintaan. Sebab apa yang kita buat, kita nak sama suka, minta orang suka sama tu susah. Jadi tapi kalau orang tu minta apa yang dia suka, mesti berjual lah. Kemudian minat tu saya background study saya fine art. Patutlah. Bila saya kerja, saya tak ada tempat untuk buat. Saya jumpa miniature ni, diorama ni. Okey, Hanif, saya juga difahamkan Hanif adalah admin kepada laman Facebook miniature dan diorama ni kan. Ramai tak peminat di Malaysia ni sendiri dan yang berkongsi minat yang sama dengan Hanif? Ramai okey juga. Saya ingat page tu ada dalam 10,000 kot. Wow. Okey. Dan adakah sekarang ni memang Hanif membuat miniature ni sebagai satu kerjaya sepenuh masa ataupun masih lagi hobi-hobi sampingan dan pendapatan sampingan? Tak, hobi je. Saya kerja. Okey. Masa lapang. Baik, biasanya harga sekejap je. Biasanya harga yang dijual tu berapa? Harga yang dijual selalu saya tak taruh harga pasal saya bukan pembuat yang profesional. Jadi kalau ada orang yang minta, saya akan cakap masa saya lama. Saya akan bagi tahulah term yang sesuai. Saya akan cakap masa saya lama. Jadi boleh sabar tak tunggu. Okey. Baik Hanif, seringkasnya kalau mereka berminat nak tengok Facebook anda tu ataupun di mana boleh mereka rujuk? Saya ada Facebook personal je, Hanif Yusof. Hanif Yusof. Okey, itu dia. Facebook ni dah tertera di kaca TV anda. Okey, baik Hanif, sekali lagi terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kami fakta mengenai seni miniature ini. InsyaAllah kita ucapkan terus berjaya. Nanti saya nak order ni lah, buatkan ni hawa skala kecil. Okey Hanif, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Hanif. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Memang cukup kreatif ya. Minat dekat science fiction, minat cerita Star Wars boleh dijadikan miniature lagi. Okey, kalau tadi Hanif minatnya adalah dengan science fiction, tapi ini ada satu lagi yang menarik daripada seorang wanita yang telah pernah bersedia di dalam talian, Umi Kalsum Baharum yang sekarang berada di Kelang. Assalamualaikum Umi. Mungkin unmute kan? Okey. Okey. Baik, Umi boleh cerita sedikit tentang apa antara miniature yang Umi buat? Umi ni peminat alam ni. Saya memang minat nature. So banyak diorama yang saya buat tu berkaitan dengan nature je lah. Macam saya ada buat ni, dia ada apa? Nampak tak? Nampak? Cantik. Dia ada apa? Ini laut kan? Di laut ada sampan. Ada pokok kelapa kecil kan? Ya. Okey. And then saya suka juga taman. Saya buat taman. Okey, Umi, bila nak buat sesuatu tu mesti kita ada mendapat inspirasi daripada mana kan. Mungkin kalau orang melukis dia akan tengok satu gambar, dia akan lukis dan sebagainya. Tapi kalau Umi sendiri mencari rujukan tu berdasarkan apa selalunya? Ataupun memang berimajinasi je? Sebenarnya macam ni. Bila saya suka nature, saya tengok misal kata saya pergi kat mana-mana, saya tengok air terjun ke, ataupun saya pergi dekat saya lalu mana-mana nampak rumah yang cantik ke, saya tengok landscape ke, dekat situ ada perasaan macam bestnya, macam cantiknya. Saya suka nature, jadi bila kita kerja penat tu kita nak tengok nature tau. So masa mula saya buat, saya just buat je, tapi saya rasa macam terdorong nak buat nature. Jadi lama-lama pun perasan suka nature sebenarnya. Lepas tu baru sedar ada minat dia. Okey, Umi sebenarnya tadi sebelum bersama dengan Umi tadi saya dah cakap dengan Hawa tau. Saya kata kalau tengok Instagram Umi ni daripada sudut-sudut ambil gambar tadi kita lihat macam berrealistik sangat lah kalau kita tengok tu. Adakah bahan-bahan yang digunakan tu Umi semua bahan-bahan yang hidup ataupun pokok-pokok yang hidup semula jadi? Tak. Saya banyak guna bahan-bahan yang saya beli dekat kedai. Cuma kita beli bahan tu yang belum lagi yang raw. Jadi saya akan buat lah. Misal kata macam pokok kat sini. Kita buat pokok. Okey, batang ni kita buat daripada daun yang kita beli dekat kedai tu kan. Kedai bunga tu. Yang bunga telur tu. So, macam rumah ni kita beli jugalah kayu yang kecil-kecil tu. So ini kita beli dekat kedai alat tulis, corrugated paper. So main tampal-tampal je lah, main gam-gam je macam tu. Okey, mungkin bila ramai yang dah menonton kita hari ni kan Umi, mungkin ramai juga yang tertanya, adakah hobi ini adalah sebuah hobi yang mungkin mahal ataupun sebenarnya memang mampu dilakukan oleh semua orang? Terus terang saya cakap mampu. Mula saya ingat mahal tau. Masa mula tu saya macam mana boleh. Masa mula-mula tu saya hanya keluar dalam 150 je pergi beli barang. Lepas tu top up sebab dia beli barang dia tak boleh beli sikit. Kita kena beli satu tu macam kita beli daun ke rumput ke, kita kena beli satu beg kan. Tapi kita beli guna lama. Sebenarnya kalau kita ikutkan balik tak mahal pun. Ya, sebab boleh dibuat banyak ya Umi. Dan dari segi permintaan pula Umi, biasanya siapa ataupun golongan mana yang meminati miniature semula jadi ni, alam semula jadi ni? Peminat saya ada juga yang umur 40-an pun ada, yang budak pun ada. So macam hari tu ada budak sekolah rendah yang papa dia beli dekat dia nak bagi hadiah sebab dia minat sangat buat benda-benda kecil ni. So dia tak ada had umur lah. Betul kan Wadin cakap tadi, memang nampak realistik sangat. Betul. Okey, dan kalau pertama sekali saya nak tanya, kalau ada seperti mana yang contoh-contoh yang kita lihat ataupun yang berada bersama dengan Umi sekarang ni, berapa lama nak menyiapkan sebuah diorama miniature ni? Okey, sebenarnya depends. Macam saya buat sebagai part time lah kan. So macam saya buat malam. Jadi ada yang mengambil masa macam yang ni, ambil masa seminggu juga. Ada yang ambil masa 3 hari. Macam ini kan, kat belakang ni kalau nampak lah. Okey, ini adalah yang paling lama saya buat. 3 bulan. Ni adalah rumah kampung. So dia banyak detail dia. Macam pokok ni kita susah sikit, tangga dia. Dia punya pagar dia kan? Pokok-pokok. Ada ayam lagi kat situ.
Kalau kita tengok begitu teliti, hasilnya pun memang cukup cantik. Kalau nak buat lembu dah tambah satu hari lagi tu. Memang perlukan tahap kesabaran yang tinggi ya Umi. Ya betul. Okey Umi, kalau kita tengok katalah yang kat belakang tu dan apa yang mungkin kita saksikan tu, bagaimana Umi meletakkan nilai harga dia ataupun bila orang ada buat permintaan? Okey. Saya macam bila saya buat tu lagi susah. Kalau ada yang macam saya buat lagi lama masa yang saya ambil dan lagi rumit, macam rumah ni rumit kan, nak kena susun satu-satu tiang dia apa semua, so harga dia lagi inilah. Tapi range harga saya yang start daripada 100 hingga ke 500 lebih, dah kat situ lah 100 hingga 500, 600 macam tu lah. Okey, mungkin kalau Umi ada perancangan lagi untuk masa depan untuk fokus sepenuh masa terhadap bidang miniature ni? Fokus sepenuh masa tu tak ada, still part time sebab saya seorang tailor pukal, saya ada business tailoring. Jadi saya siang saya kerja, malam baru saya buat. Tapi saya memang ada angan-angan untuk jadi cikgu ajar diorama ni, sebab masa mula saya masuk join diorama ni tak ada perempuan pun yang saya nak rujuk. And then my husband pun cakap, dia kata tak ada perempuan ke yang boleh belajar kan. So bila saya dah belajar juga dekat YouTube apa semua, dekat kawan-kawan yang Hanif apa semua kan, jadi saya rasa kita nak ajar perempuan dengan perempuan senang sikit. Dia datang dekat kita boleh ajar, so lebih mudah lah. Betul. Umi, ini satu persoalan yang juga menarik tau. Bila kita dah lihat setiap apa yang Umi lakukan tu, katalah ada para penonton sekarang ni yang terasa, saya ada rumah mak saya kat kampung rupa macam ni. Kalau saya nak tunjuk gambar tu dekat Umi, kemudian Umi buatkan miniature untuk rumah mereka tu, boleh ke? Ataupun custom made lah orang kata. Ya, ada orang tanya, ada orang yang minta saya buat pun. InsyaAllah kita akan tengok gambar tu. Saya akan tengok gambar tu dulu, and then adalah yang benda yang parts yang kita tak boleh nak buat sedetail macam yang tu kan. Tapi saya akan cuba sebaik mungkin untuk dapatkan gambaran depan dia tu, at least kita tengok sekali, dah tahu dah. Memang ada orang yang nak tampah macam tu pun, saya minta gambar lah, kita akan minta gambar. Saya pun dah terfikir juga. Ya, nak hantar rumah dia je. Okey. Rumah kampung kan. Betul. Umi dah berapa lama sebenarnya berkecimpung dalam bidang ni? Dalam minat saya ni? Baru 2 tahun. Okey, kejap. Kita tengok memang profesional dah. Okey, kenapa minat? Itu yang kita tertarik. Pasal orang ni ramai minat mereka yang lain menjahit, kadang-kadang ada orang budak-budak sekarang main game dan sebagainya. Kenapa Umi minat yang ini? Macam mana dia datang secara semula jadi tau. Saya pun tak tahu macam nak explain. Bila saya tengok satu hari tu, saya ada tengok diorama dekat Facebook. Jadi saya tengok cantiknya, bestnya, boleh kecilkan benda yang besar. Macam saya terus teringat kampung. Saya terus teringat macam best kalau kita boleh buat tu kecil, benda tu ada dengan kita kan. Terus ada ilham tu ya. Umi, pastinya semua penonton wanita hari ini dah tertarik dengan tengok hasil-hasilnya, memang cukup cantik dan nak belajar juga. Boleh Umi kongsikan laman Facebook ataupun Instagram Umi? Okey, kalau Facebook saya, nama saya betul Umi Kalsum Baharum. Kalau IG saya Umi Kelly. Ataupun mungkin yang terterus sekarang ni Umi_DIY_craft. DIY itu yang lama, yang baru Umi DIY. Sorry. Okey, baik, tak ada masalah. Tetap anda boleh cari Umi. Okey Umi, teruskan minat anda dan kita harap sebenarnya dapat tengok Cikgu Umi satu hari nanti untuk mengajar anak-anak muda tentang seni ini. Okey, terima kasih Umi, harap dapat berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Abu, saya sebenarnya kalau mereka sebelum ni tak tahu, tapi ini suatu yang cukup menarik bila kita tahu sekarang ni rumah kat mana-mana kita boleh bagi gambar, boleh buat kecil dalam bentuk miniature. Okey, seterusnya yang ini mesti yang ini anak saya mesti minat. Kita akan bersama dengan beliau kerana beliau suka buat action figure kabarnya. Okey, kita bersama dengan Muhammad Khairul Hafiz Abdul Razak. Assalamualaikum Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tengok dah tersedia model-modelnya kat situ ya. Tu Optimus Prime tu anak saya suka. Ya betul. Okey, bila mulanya minat ni Khairul? Saya mula berkecimpung dalam dunia hobi miniature ni sejak dari awal tahun 2010 lagi. Dah 11 tahun lah, nak dekat 11 tahun ya? Lebih kurang 11 tahun lah. Pada waktu tu saya hanya jumpa maksudnya
hobi-hobi macam ni daripada laman sosial Facebook je. Waktu tu tak ada lagi WhatsApp semua, tak ada grup WhatsApp lagi semua. So jadi saya bermula seorang diri. Jadi daripada situ saya mula membuat model-model kereta. Kemudian saya beralih kepada model-model militeri seperti kereta kebal ni, juga jet pejuang. Dan kemudian lepas tu baru saya beralih ke arah teknik-teknik mengecat figure macam robot, action figure macam ni. Kemudian saya cuba untuk membuat replicate figure. Kalau tak ada siapa-siapa kenal, ni Clownman, kepala dia tak siap lagi. Ini untuk kanak-kanak yang lahir pada zaman 80 90-an mungkin kenal lah watak Clownman ni. Saya kenal Khairul. Itu zaman saya tu. Okey, Khairul, setiap daripada tetamu yang kami dah tanyakan pada hari ini kan, sebenarnya pada peringkat awal mereka bermula dengan minat. Tapi kalau kita tengok yang lebih menarik, di mana sebenarnya merujuk bagaimana untuk belajar. Pasal saya tengok tak ada yang pergi kelas, masing-masing ada latar belakang minat pada seni saja. Tapi untuk Khairul sendiri, macam mana belajar tu pada peringkat awal? Saya pada peringkat awal dia, saya banyak, kalau dulu kita ada blog-blog di laman sosial, di internet. Waktu tu YouTube masih kurang lagi untuk kita buat rujukan seperti teknik cat, pemasangan model. Jadi daripada situ saya banyak baca blog. Waktu tu blog untuk daripada lokal punya, Malaysian punya modeler, dia tak banyak lagi. Jadi saya lebih kepada membaca blog daripada luar negara. Jadi daripada situ saya kumpul maklumat, saya membuat rujukan sedikit demi sedikit untuk saya hasilkan satu karya yang pada saya bila kita tengok kita rasa tenang. Macam itulah. Dari segi bahan-bahan pula Khairul, apa antara bahan-bahannya dan dari mana Khairul dapatkan bahan-bahan untuk buat aksi figura ni? Bahan-bahan asas untuk saya buat aksi figura, maksud saya mengecat ni, saya lebih kepada barang-barang lokal je. Macam maksudnya macam cat tu kita mudah beli di hardware, di pasar raya, di kedai buku, stationery. Contoh macam ni saya cat sendiri tapi mengambil masa yang lama lah. Yang ni saya buat effect 2D. Kalau macam contoh kita tengok cerita kartun dekat TV tu, dia ada efek-efek macam ni. Dia ibarat macam kalau kita letak di atas kertas putih dan bila kita ambil gambar, dia akan nampak seperti satu lukisan. Okey, tapi bila ramai yang menonton juga nak tahu sebenarnya Khairul ambil model-model tu asalnya adakah dibuat ataupun memang dah beli yang tak berwarna tu, atau macam model tanah liat ke bagaimana tu? Pasal tengok semua dah cari dan Khairul tinggal mewarnakan saja atau bagaimana sebenarnya? Kalau macam untuk model-model sini, dia dah siap datang macam ni, cuma warna dia lain. Contoh macam figure Hulkbuster ni, dia asal dia datang plastik macam ni, nampak macam murah je ni. Jadi bila saya dah ubah suai, saya cat balik semula, dia akan jadi nampak lebih lawa macam ni. Ini contoh yang okey, nampak beza. Nampak eksklusif ya. Ini perbandingan. Okey. Khairul, saya ada banyak permainan anak saya kat rumah. Khairul nak upgrade. boleh hantar? Betul loh. Dia semua daripada idea. Okey, kalau kita tengok ada bezanya tadi kedua-dua patung tu ya, ataupun aksi figura tu Khairul. Apa yang membezakan yang satu dengan yang lagi satu ni? Dia sebenarnya nak kasih dia nampak mahal dan eksklusif tu sebenarnya. Apa rahsia dia? Rahsia dia sebenarnya tak ada rahsia. Cuba dia saya cat semula. Jadi contoh macam ni, yang ni belum dicat. Jadi plastik dia memang nampak macam mainan biasa lah. Padahal ni saya beli dengan harga RM30 je. Kemudian saya cat semula menggunakan teknik mengecat yang saya dah belajar selama ni. Untuk detailing dia, kita cat balik bahagian-bahagian kecil tu. So dia nampak lebih eksklusif lah daripada asal tu. Diubah suai kemudian dinaik taraf pula. Okey. Apa antara aksi figura yang mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan?
Ada tak yang minta ke setakat hobi ni? Macam saya sama juga dengan kawan-kawan saya yang tadi tu. Sekadar hobi, cuma kadang-kadang ada tempahan daripada kawan-kawan di Facebook. So saya akan cuba buatlah. Buat masa ni untuk figura seperti ni, efek 2D seperti kartun ni, buat masa ni saya masih belum lagi ambil tempahan kerana dia mengambil masa yang lama sedikit. Kerja kecil dia agak rumit sikit. Berapa lama tu lebih kurang? Masa untuk ambil saya setiapkan ni tak tentu sebab saya di sebelah siang saya bekerja. Jadi saya cuma meluangkan masa di sebelah malam satu hari sekurang-kurangnya dalam 2 jam je lah. Okey, Hairul, yang digunakan tu memang ada cat yang khas ke ataupun mungkin watercolour ke atau bagaimana sebenarnya? Okey, cat yang saya selalu gunakan ada banyak. Daripada spray tin ni, saya ikan balik, saya masukkan dalam botol, dan ada juga yang memang khas cat hobi. Yang dah siap jual kedai macam ni. So jadi saya cuma cat semula je. Saya menggunakan teknik airbrush. Jadi dari segi hasil cat tu dia lebih halus lah daripada berbanding kita spray direct menggunakan spray tin biasaan. Baik. Okey, boleh Hanif kongsikan apa laman Instagram? Fahrin pun nak follow lepas ni. Khairul Hafiz. Okey, laman Instagramnya? Saya punya nama Facebook, nama page di Facebook dan juga Instagram sama je, Hafiz Custom Wood. Kalau untuk page saya dan Instagram saya cuma Hafiz Custom Wood ada logo ni. Itu memang cuma personal punya Facebook, gambar saya lah, Hafiz Custom Wood. Maknanya kami panggil Hairul sebenarnya kawan-kawan panggil dia Hafiz sebenarnya. Kawan-kawan nanti panggil saya nama Hafiz lah. Mudah panggil lah tu kan. Okey, baik. Kita sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Hairul Hafiz ataupun Hafiz kerana bersama dengan kita pada hari ini berkongsi mengenai idea dan juga inspirasi mengenai seni miniature ini. Terima kasih kepada semua tetamu kita. Tapi Hawa, sebenarnya apa yang saya dapat lihat kan, itu yang saya katakan pada awal tadi. Minat ada pelbagai, terutamanya untuk anak-anak kecil, dan minat yang kita kongsikan pada hari ini sesuai untuk semua golongan. Tetapi yang saya nampaklah sebenarnya seni miniature ini dan diorama memerlukan ketelitian, kesabaran, disiplin. Jadi ini yang mungkin boleh dijadikan satu hobi baru untuk anak-anak anda di rumah. Apa yang menarik perhatian saya juga, Fahrin, setiap daripada mereka itu ini sebagai hobi sahaja, tetapi kalau kita lihat hasilnya memang cukup-cukup menarik, mungkin sebab minat yang mendalam, hasilnya pun ikhlas dan juga cantik. Tak mustahil lah. Satu itu bila saya tengok banyak daripada bila diambil dari sudut gambar yang betul tu nampak sangat realistik. Dan tak mustahil mungkin dulu kecil kita tengok cerita Ultraman ke apa, mungkin dia pakai kecil-kecil tu kat situ. Sebenarnya miniature. Yang realistik. Okey. Baik, jadi kita masih lagi yang kami ingin kongsikan kepada anda dalam Wanita Hari Ini Ekstra. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, kembali lagi selepas ini.